Bismillah, bismillah, bismillah. Kita mula tuan-tuan, insya-Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pagi yang baik. Tanda berkontok yang ke-306 hari ini. Sepatutnya sewaktu tuan-tuan menonton video ini adalah 22 Mac bersamaan dengan 11 Ramadan. Yang mana tuan-tuan, ini adalah video rakaman sebab tuan-tuan tahu, sebahagian besar tuan-tuan tahu bahawa saya sekarang sedang berada di Tanah Suci untuk mengerjakan umrah. Jadi saya record video ini lebih awal supaya tuan-tuan boleh ikuti tanda berkontak yang ke 306 ini, meskipun saya tak boleh nak live dengan tuan-tuan. So tuan-tuan, tanpa membuang masa, jom kita sambung tanda berkontak yang ke 306 insya-Allah. Bercakap tentang tema Ramadan. Apa yang kita telah membincang tentang tema Ramadan sebelum ni tuan-tuan. Jom kita recall. Yang pertama, masuk Ramadan dengan niat untuk beramal soleh. Yang pertama. Yang kedua, Ramadan tiba dengan bentuk ujian yang baru. So, apa amal soleh kita tahun ini, Ramadan tahun ni? Apa pula ujian baru kita tahun ni? Yang berikutnya, Ramadan bukan tentang makan, namun tentang memberi makan. Itu niat amal soleh kita. Itu adalah ujian baru kita. Masuk Ramadan ini, jalani Ramadan ini bukan tentang makan, namun tentang memberi orang lain makan. Apa amal soleh kita, apa ujian baru kita Ramadan ini? Berpada waktu buka puasa, usah berlebih-lebih berbuka puasa. Apa lagi amal soleh kita tahun ini? Apa kita punya ujian tahun ini? Manfaatkan apa yang masih elok. Tak usahlah beli baru. Baju raya tahun lepas tu, kalau elok lagi, manfaatkan yang masih elok itu. Usah beli yang baru. Lalu tuan-tuan, kelas hari ni pula, kita semak firman Allah dari surah Al-Kahf. Surah ke-18 ayat 46. Komen di bawah tuan-tuan. Surah Al-Kahf, surah ke-18 ayat 46. Komen di bawah, surah Al-Kahf, surah ke-18 ayat 46. InsyaAllah. Tuan-tuan, kenapa nak baca surah Al-Kahf ayat 46 ni? Sebabnya begini tuan-tuan. Rentetan daripada isu sesi lalu. Isu sesi lalu saya sebut bahawa manfaatkan yang masih elok, tak payah beli baru. Kalau baju raya kita tahun lepas masih ada, ini baju raya saya tahun, saya tak ingat, 4 tahun lepas kot, masih ada sampai sekarang saya pakai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedar, baju yang pattern macam ni, saya pakai, saya ada 2-3 color, 2-3 warna baju pattern macam ni. Sebab setiap kali raya je saya beli baju yang sama macam ni. Dan saya ulang-ulang pakai waktu dalam kelas. Set warna ni, set warna tu, set warna ni, design sama. Saya ulang-ulang pakai. Maksudnya, ia tak tersimpan dalam almari. Dan ini pun kategori masih elok. Tuan-tuan, kalaulah kita ada baju raya tahun lepas yang masih elok, tak ada keperluan untuk beli yang baru. Sesi lalu saya sebut kata, manfaatkan yang masih elok. Jadi bajet raya, bajet baju raya tahun ni tu, cubalah ajar diri untuk beri kepada orang lain. Soalannya orang bertanya, kenapa pula bajet baju raya saya? Harta saya, rezeki saya lebih. Pasal apa saya tak boleh nak beli baju raya baru? Pasal apa pula saya kena suap kat mulut orang lain? Maka tuan-tuan, semoga-moga Al-Kahf ayat surah 18 ayat 46 ni memberikan sedikit jawapan untuk soalan itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya." Beri misalan buat orang ini, beri misalan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Beri misalan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Maka tuan-tuan, saya baca ayat ini sebab saya nak beri misalan ini kepada tuan-tuan tentang beli baju raya baru. Itu kehidupan dunia kita hari ini, yang saya nak bincang hari ini. Allah kata kehidupan dunia ni kama, macam air, anzalnahu minas sama', yang kami turunkan air itu daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Lalu air dari langit tu bercampurlah dengan tanaman-tanaman di bumi ini. So tuan-tuan, baju raya tu, contoh misalnya begini. Rezeki yang turun dari langit, macam air yang turun dari langit ni. Air yang turun dari langit ni bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan bumi. So tuan-tuan, apa jadi dekat tumbuhan yang ada dekat bumi bila kena air dari langit, hujan? Apa jadi? Dia makin subur.
dia makin mengeluarkan pokok-pokoknya, dia makin mengeluarkan rezeki-rezekinya, buah-buahannya. Macam itulah juga dengan rezeki, tuan-tuan. Rezeki turun dari langit, rezeki itu simbah ke atas dunia kita ni. Harta kita makin bercambah-cambah, harta kita mula mengeluarkan perhiasannya yang cantik-cantik, harta kita mula mengeluarkan kemampuan kita untuk berbelanja lebih. Benda yang elok-elok boleh berselisih ganti dengan yang lebih elok, yang lebih elok, yang lebih elok. Meskipun yang lalu belum habis guna lagi, masih ada lagi. Tuan-tuan, misalnya macam ni. So, apa jadi berikutnya lepas bumi ini, pokok-pokok itu subur mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, putik-putik yang baru, buah-buahan yang segar bugar itu? Allah kata, فَأَسْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ. Tanaman yang hebat-hebat itu kemudiannya tetap juga hancur, tetap juga at the end punya hancur sampai ditiup angin. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah sangat berkuasa atas setiap sesuatu. Maka tuan-tuan, harta kita yang telah pun murah rezeki ni, kita yang murah rezeki lalu mencambahkan harta yang banyak ini sehingga mampu untuk beli baju raya baru saban tahun bertukar ganti. Lalu baju raya tu hanya pakai sekali dua sahaja, disangkut dalam almari. Tuan-tuan, akhirnya at the end, baju raya yang kita tak pakai sangkut dalam almari tu akan reput juga, akan luntur warna juga. Walaupun kita simpan dalam almari tak pakai, at the end akhirnya akan berhabuk juga. At the end akhirnya akan pergi dekat tong sampah juga. Allah kata, Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Maka tuan-tuan, sama ada kita manfaatkan atau tidak manfaatkan, ia tetap akan buruk. Baju raya tahun lepas yang masih elok, tuan-tuan, baju raya tuan-tuan yang dah tak elok, tak payahlah aplikasi benda saya cakap ni. Saya kata yang masih elok. Kalau tuan-tuan masih ada baju yang tuan-tuan tak pakai yang masih elok, sesuai dipakai pada hari raya dalam almari tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pakai raya tahun ini, dia tetap akan busuk juga nanti. Dia tetap akan buruk juga nanti. Dia tetap akan masuk tong sampah juga nanti. Sama macam baju baik raya yang tuan-tuan akan beli esok lusa ni. Sama aja. Habis tu, apa fungsi beli baru ataupun beli yang lama, pakai yang lama, akhirnya ending dia tak pergi tempat yang sama? Allah sambung, al-malu wal-banun, harta dan anak pinak. Dalam konteks kita hari ni, saya nak fokus harta tu. Harta kita, baju raya tersebut. Al-malu wa banun, zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan hidup dunia. Baju raya kita yang masih elok tak pakai tahun lepas tu, itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan. Dia bukan keperluan dunia, dia perhiasan. Dia cuma ekstra. Dia cuma penyedap mata ekstra. Baju, tuan-tuan ada baju. Baju, tuan-tuan ada baju. Cuma baju nak melarang hari raya tu, yang tahun lepas tu, dalam almari tu. Allah kata, al-malu wa banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak ni perhiasan hidup dunia je. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Baki-baki, saki-baki yang baik-baik, yang salihah, yang salihat, yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang tu lebih baik di sisi Tuhan kamu. Ganjaran yang lebih baik adalah pada yang soleh-soleh, yang baik-baik tu. Harta yang baik-baik tu nak tukar jadi pahala. Anak yang soleh-soleh, yang baik-baik tu nak tukar jadi pahala. Anak tak mau sentuh sangat, saya nak sentuh harta hari ni. Sebab contoh saya adalah tentang apa? Tentang baju raya. Tuan-tuan, baju raya yang membawa kepada pahala adalah saki-baki yang baik-baik. Saki-baki yang baik-baik maksudnya apa dia? Kita guna untuk harta kita untuk orang lain banyak. Lalu saki-baki yang baik-baik yang kita beri kepada orang lain, yang kita guna untuk diri sendiri. Saki-baki yang baik-baik itulah yang akan bertukar menjadi pahala. Saki-baki itulah inda rabbika thawaba, menjadi pahala di sisi Tuhan kamu. Wa khairun amala, dan yang lebih baik perbuatan untuk difokuskan, untuk kita tumpukan. Wa khairun amala, dan juga perbuatan yang lebih baik di sisi Tuhan. Maka tuan-tuan, yang masih elok itu yang akan bawa ganjaran yang lebih baik. Kita manfaatkan yang masih elok tu yang akan bawa kita ganjaran lebih baik. Dengan bajet yang ada sekarang, bajet baju raya baru,
tapi kita tak beli baju raya, kita bagi dekat orang, itu boleh bawa ganjaran yang lebih baik. Yang masih elok yang bawa ganjaran lebih baik, bukan yang masih baru. Tuan-tuan, bukan beli baru bawa ganjaran yang lebih baik. Sebaliknya, yang elok, yang lama, itu boleh bawa ganjaran yang lebih baik. Sebab ini semua perhiasan dunia. Kita beli baru baju raya ni perhiasan dunia. Kita pakai balik baju raya tahun lepas, yang masih elok itu bawa ganjaran lebih baik daripada kita beli yang baru, kita pakai yang baru tahun ni, raya ni, tapi yang lama tu tetap kita tinggalkan dalam almari, mereput macam tu sahaja. Ustaz, kalau saya beli yang baru juga dan yang lama tu saya bagi ke orang, dapat pahala tak? Dapat tak ganjaran lebih baik ni? Wallahu alam, Allah tidak zalim. Pada hemat saya dapatlah juga. Poin saya nak sampai kat sini adalah, sama ada tuan-tuan manfaatkan yang lama, tuan-tuan guna bajet baju raya tuan-tuan tahun ni untuk beri kepada yang baru kepada orang lain, ataupun beri beras ke makanan untuk orang lain, ataupun tuan-tuan beli yang baru untuk tuan-tuan, dan yang lama tu tak payah simpan, bagi dekat orang lain. Ada orang yang dia dapat baju tahun lepas pun dia sangat bersyukur tahun ini. Cari orang macam tu. Cari orang yang kalau tuan-tuan boleh beri baju tahun lepas kepada dia pun, dia sangat-sangat bersyukur untuk Ramadan ini. Cuma saya lebih cenderung untuk melakukan, dan saya lebih cenderung untuk mengajak tuan-tuan lakukan, iaitu kita pakai yang tahun lepas untuk diri kita sendiri. Lalu harta yang kita ada, bajet baju raya yang kita ada, tak payahlah beli baju raya ke orang lain, tapi tuan-tuan tambahlah zakat yang tuan-tuan nak bagi dekat orang lain tu. Zakat wajib tuan-tuan, zakat fitrah ni mungkin hanya RM100 sahaja. Apa kata top up date baju raya tuan-tuan sekarang tu, jadikan ia RM300 bagi dekat satu orang penerima. Bukankah senyum dia akan lebih lebar? Bukankah Ramadan dia akan lebih bernilai kemudiannya? Apa kata kalau tuan-tuan ada perkara tersebut, tuan-tuan buat packing makanan 10, 20, 30. Yang mana 10 makanan tuan-tuan packing tu adalah duit bajet baju raya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh beri kepada 10 asnaf, 10 orang miskin. Bukankah tuan-tuan telah melebarkan senyum mereka? Maka tuan-tuan, inilah nama dia baqiyatus salihat, baki yang baik-baik. Khairun inda rabbika sawaba, akan membawa ganjaran yang lebih baik di sisi Tuhan kamu. Wa khairun amala, dan perbuatan yang lebih sesuai, lebih baik di sisi Tuhan kamu. Maka tuan-tuan, kesimpulannya, yang masih elok dalam almari tu, yang masih elok tu, bawa ganjaran yang lebih baik. Komen di bawah tuan-tuan, yang masih elok tu, bawa ganjaran yang lebih baik. Komen di bawah, yang masih elok dalam almari tu, itu bawa ganjaran yang lebih baik. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Saya harap tuan-tuan cuba tahun ini menyahut seruan beramal soleh ini. Penuhi ujian kali ini, iaitu untuk tak beli baju baru kalau baju baru masih elok. Sebaliknya, beri kepada orang lain. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Saya sekarang berada di tanah suci. Doakan kebaikan untuk saya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.